سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يعني مفتاح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada tengah hari ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati, lagi saya muliakan Fadil Tuan Pengerusi Surau yang juga merangkap kepada pegawai di Surau KKR, Kementerian Kerja Raya. Seterusnya yang menjemput saya Al-Fadil Tuan Murtada. Seterusnya tuan-tuan muslimin, hadirin, para pegawai, para staf kaki tangan yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-8 Rabiul Akhir. Walaupun telahlah berlalu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semangat juga kesungguhan kita mempelajari serta beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah habis ataupun tidaklah rapuh sebegitu sahaja. Jadi sebut Rabiul Awal ni tuan-tuan, di situ antara yang menjadi kepentingan ada 3 perkara. Pertama, kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut selawat ni paling ringkas pun sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak sebut selawat ni tak adalah susah mana. Kalau nak panjangkan, nak bernasyid ke, silalah, tidak ada masalah. Cuma jangan main muzik dalam zura masjid, itu tak boleh lah. Jadi nak sebut selawat ni yang penting kita perbanyakkan. Sebagaimana dalam seminggu ni hari Jumaat kita dianjurkan berselawat, lebihkan lagi. Maka sebegitulah dalam 12 bulan Hijrah, bulan Rabiul Awal walaupun dah lepas ni, kita memperbanyakkan selawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut sirah ni tuan-tuan maknanya dia sejarah. Jadi sejarah ni tak adalah ramai orang yang berkenan. Mungkin bukan tuan-tuan lah insya-Allah kan.
Tapi nak kata itulah apa hakikat dia. Jadi sekurang-kurang kita tak dapat tahu yang mendalam pun, ambillah tahu perkara yang asas berkenaan Nabi kita. Jadi itu tanda kita cinta kepada Nabi. Sebut Nabi tapi kita tak kenal Nabi pun. Dia tak perlu mendalam sangatlah, asas pun okey. Dan berapa ramai di antara kita yang tahu tuan-tuan bahawa tarikh kelahiran Nabi ini terdapatnya perbezaan pandangan. Kita biasa anggap 12 Rabiul Awal tarikh keramat kan. Tapi sebenarnya itu terdapat khilaf, perbezaan pandangan. Kerana apa? Ilmu falak pada zaman itu tidaklah secanggih pada hari ini. Jadi berapa ramai kita yang kita tahu. Jadi kenapa kita menyambut ataupun kita menyemarakkan Maulidur Rasul ni pada 12? Kerana itulah pandangan jumhur, majoriti ulama. Adapun pandangan yang lain disebut juga berlaku pada 9 kan, seperti dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian ada juga yang menyebutkan 8 Rabiul Awal, seperti kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ada juga berpandangan pada 2 dan sebagainya. Jadi nak sebut majoriti berpandangan 12, tapi kita ingat tuan-tuan, yang fakta yang dipastikan, yang pertama hari kelahiran Nabi Isnin, yang kedua bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal, dan yang ketiganya tahun kelahiran Nabi tahun gajah. Khususnya selepas peristiwa tentera Abraha ataupun tentera bergajah menyerang Makkah. Baik, jadi itu yang kedua, sirah Nabi. Yang ketiga, mempelajari serta beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan antara kepentingan yang kita perlu lakukan. Jadi insya-Allah baik pada tengah hari ini kita akan melihat, asalnya saya nak bawakan satu sunnah, tapi mungkin dah ada asatizah lain kan yang membawa pengajian tersebut. Jadi insya-Allah kita beralih kepada pengajian yang lain. Ni seperti tajuk yang terpapar ni lah, 40 hadis berkenaan doa. Sebelum kita lihat tuan-tuan, apakah perbincangan, apakah objektif ataupun kita kata tujuan kan, tujuan untuk apa kita nak mempelajari pengajian ini. Jadi sebenarnya saya sebutkan, saya mungkin taarufkan sikit lah, sebab saya first time kat sini. Mungkin tuan-tuan pun rasa macam pelik, tiba-tiba Ustaz Marin datang ni kok sesat tempat ke apa kan. Jadi saya kenalkan diri sikit, seperti di slide ni, nama diberikan Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim. Datang dari Selayang, tak jauh mana lah. Dan saya merupakan lepasan tahfiz yang sempat hafaz 5 juzuk. Bukan sebab tak habis cabut lari ke apa, sebab saya buat ni sambilan, jadi hujung minggu saja. Jadi yang sempat tu 5. Bila dah habis 5 tu, tempoh pun dah habis, saya kena keluar. Kalau nak sambung kena duduk lagi sepenuh masa. Jadi tak berkesempatan. Tapi sekarang masih lagi menyambung secara sendirian berhad. Tuan-tuan faham lah kan. Elok-elok kita jadi arnab, laju sikit tuan-tuan jadi kuda-kuda pula. Sebab apa? Lambat sikit lah nak baca, nak hafal sendiri ni. Tapi mudah-mudahan berjaya lah, insya-Allah satu hari nanti tuan-tuan saya menghafaz. Mungkin tak penuh pun, banyakkan lagi insya-Allah. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai guru menjadi sekolah agama, sambil tu juga di imam di Surau Bukit Rahman Putra. Dan saya biasa mengadakan kuliah ni tuan-tuan. Biasanya kuliah Maghrib lah, itu yang biasa lah yang diadakan. Dan ada kuliah Zuhur juga seperti surau di Bank Islam, di Maybank, di FGV, Selcom dan sebagainya lah. Jadi ini kali pertama saya bersini tuan-tuan. Jadi biasa saya bawakan satu sunnah. Jadi ini kita bawakan lain sikit. Pengajian ni pun tak banyak lagi, sebab banyak masjid surau ni dia membawa satu sunnah. Jadi itu pun tak habis. Itu pun ada 30 pengajian, 30 siri. Jadi memang tak habis-habis lagi lah dalam proses. Cuma ada beberapa tempat saya bawakan yang ni, 40 hadis tentang doa. Yang mana tuan-tuan, saya sediakan slide ni. Slide ni khusus yang saya buat sendiri. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk saya buat. Tujuan dia mempermudahkan tuan-tuan lah kan, nak dapatkan manfaat. Bagi kita ni zaman teknologi kan, jadi kalau tak guna ni rasa macam rugi, ketinggalan. Ni orang panggil kitab moden tuan-tuan. Biasa orang bawa kitab kan, jadi kita bawa kitab moden, laptop ni lah. Jadi saya sediakan slide ni, maka tuan-tuan boleh ambil lah. Maknanya secara snap ke apa, untuk amalkan, untuk sampai pada orang. Baik, jadi pertama sekali tuan-tuan, berkenaan dengan doa ni. Ni kita nak bicara ni 40 hadis tentang doa. Doa ni pada asal dia tidak pun memerlukan kepada Quran Sunnah. Bermakna apa yang kita mahukan, kita minta. Dan di situ adalah kaedah yang khusus untuk kita jadikan mustajab. Lebih mudah Allah terima doa kita. Tapi ini bagi orang yang tahu saja. Bagi yang tak tahu, dia doa ikut dia lah, ikut pada apa yang dia mahukan, ikut pada cara yang dia tersendiri. Tapi kalau ditanya diri dia, adakah dia dah berdoa dengan cara yang terbaik,
waktu yang terbaik, doa yang terbaik, maka dia tak akan dapat jawapan selagi belum melihat kepada hadis. Sebab itu saya kira penting kita nak belajar ni untuk kita nak utamakan doa kita ni mengikuti seperti yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Jadi kita lihat kepada hadis-hadis yang mana sahih dan juga hasan. Jadi angkat sebagai satu hadis yang kita boleh amalkan secara pasti insya-Allah. Dan kita berpegang padanya. Jadi itu antara kepentingan. Jadi tuan-tuan kita lihat dulu pada bab yang pertama. Dia ada dua bab. Ni tuan-tuan ni pengajian ni saya susun sendiri, alhamdulillah. Maknanya saya sendiri yang mencari bahan dan saya susunkan sendiri. Maknanya kalau tuan-tuan nak beli kitab tu memang tak ada lah. Kalau satu sunnah tu memang ada kitab, daripada kitab kita terjemah dalam bentuk slide. Tapi ini tidak, ini memang saya sendiri yang susun, alhamdulillah. Dan dalam bentuk slide sahaja. Dia tidak ada kitab lah. Baik, jadi kita lihat dulu. Di sini ada dua bab. Bab yang pertama ni 15 waktu mustajab berdoa. Kita nak berdoa ni mesti kita akan pilih waktu yang terbaik untuk lebih mudah Allah terima doa kita. Dia ada asbab lah kan, kenapa Allah mudah terima. Satu, waktu. Lagi satu, daripada sudut diri kita sendiri, amalan kita menjadikan mustajabnya doa kita. Yang ketiganya, perkataan yang kita gunakan. Sebab itu bab yang kedua, kalau kita akan lihatlah kan, bab yang kedua ni 25 lafaz doa yang sunnah. Doa yang sunnah ni maknanya apa? Doa yang Nabi baca secara khusus. Contoh ketika marah. Kalau kita, doa kita mungkin apa? Mungkin kita akan maki hamun, mungkin lah kan, mungkin orang lain lah kan. Maknanya bukan kata doa lah, maknanya dalam bentuk kita ni dalam emosi. Tapi di situ ada doa yang Nabi ajarkan. Doa yang kita boleh amal ketika marah. Contoh lagi takziah. Orang kita dengar khabar pemergian sesiapa, kita akan sebut ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu doa kepada mereka yang itu doa bagi kita yang masih hidup. Manakala doa kepada mereka yang meninggal, Allahumma fir lahu, kalau lelaki lah kan. Kalau perempuan, Allahumma fir laha, sampailah habis. Jadi dalam bentuk kita nak ucapkan takziah sebagai satu lafaz nak menenangkan kepada waris yang menghadapi musibah. Kita mungkin akan sebut sabar, dan kita mungkin akan sebut salam takziah kan. Jadi sebenarnya di situ ada lafaz yang Nabi khususkan yang boleh kita juga amalkan, yang mana jarang kita dengar tuan-tuan. Jadi itu kita panggil doa yang sunnah. Maksudnya doa-doa yang Nabi telah sebutkan secara khusus yang boleh kita amal dan kita utamakan. Tapi itu bab yang kedua. Kita lihat dulu pada tengah hari ini, bab yang pertama 15 waktu mustajab berdoa. Kita lihat dulu pada yang pertama, doa yang pertama, iaitu doa ketika azan berkumandang. Dalam sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dua perkara yang tidak akan tertolak atau kurangnya kemungkinan tertolak yang diminta, iaitu doa ketika azan berkumandang dan doa ketika berlakunya perang, iaitu ketika dua kubu saling menyerang. Hadis sahih riwayat Abu Daud 2540. Baik, ini yang pertama, doa ketika azan berkumandang. Dalam hadis ini dia tak disebutkan kaedah secara khusus, dia hanya sebut waktu. Sebab itu kita perlukan ulama, kerana mereka yang faqih, yang mereka yang mengkaji banyak dalam agama kita ni, dan mereka akan tahu kaedah yang hendak kita amalkan. Kita tak boleh kita jadikan terus kita ambil zahir Quran Sunnah, tak boleh tuan-tuan. Kita bukan ahli dia. Kalau mujtahid itu boleh lah, memang mereka telah mencapai ahli itu. Jadi kita ni memang nak tak nak kena ikut seperti yang ulama telah bincangkan. Dalam hadis ini, apa waktu yang disebutkan adalah ketika azan berkumandang. Cuma di situ adalah kaedah dia. Ketika azan berkumandang, kita tahu sunnah yang asal kita menjawab azan. Kan, dalam banyak hadis, antaranya riwayat Al-Bukhari 611, riwayat Abu Daud 523, Nabi sebutkan untuk kita jawab azan. Jadi itu yang sunnah. Memang hukum dia sunat, memang kita galakkan sungguh kita jawab azan. Bagi kita pun dah biasa amal. Cuma sambil kita mendengar azan, di situ sebenarnya juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Tapi kaedah dia bagaimana? Kita hanya melafazkan tanpa perlu untuk menadah tangan. Itu kaedah dia. Kita hanya berdoa dalam bentuk lafaz ataupun dalam hati. Dia tidak menadah tangan, kerana di situ menjadi afdal utamanya kita menjawab azan. Doa ni hanya sampingan. Jadi kita kena ambil kaedah yang lebih ringan, iaitu sama ada kita hanya melafazkan
ataupun dalam hati. Majoriti yang kita biasa amalkan adalah dalam hati, kerana itu lebih selamat. Takut kita lafaz je tuan-tuan, orang tengok mungkin rasa macam tak berapa nak sesuai lah kan, macam cakap sorang-sorang pula tuan-tuan. Jadi kalau orang yang tahu tu tahulah kan, tapi yang tak tahu tu dia rasa macam pelik. Jadi ikutlah, dua-dua kita boleh amal, yang mana sesuai, yang penting kita amalkan. Cuma tuan-tuan, bab doa ni kita bincang ni, tak boleh amalkan banyak pun, selalu pun amalkanlah sekali-sekala. Jangan amal sekali seumur hidup. Itu dah terlalu berkira tuan-tuan. Amallah sekali-sekala kan, kalau boleh. Yang penting jangan lepaskan terus, jangan tinggalkan terus, itu sangat rugi. Kita dah tahu, kita dah dapat ilmu tapi tidak amalkan, maka rugi tuan-tuan. Kalau boleh amalkan, biarlah sekejap pun tak apa, sedikit pun tak apa. Yang penting kita amalkan. Baik, jadi ini yang pertama, kita bincangkan berkenaan doa ketika azan berkumandang. Baik, kita lihat pada hadis yang kedua, iaitu waktu yang kedua, iaitu doa antara azan dan iqamah. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah." Kama qala, doa ni tidak akan tertolak di antara azan dan iqamah. Ini hadis hasan, riwayat At-Tirmizi 212. Baik, sebelum saya terlupa, saya sebut dulu tuan-tuan, apakah tujuan saya letakkan nombor hadis? Tuan-tuan boleh simak dalam Google. Kan, yang boleh simak dalam Google, nak lihat hanya rujukan lah. Nak lihat rujukan, just tulis dia hadis Tirmizi 212. Jadi keluarlah beberapa website yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Maknanya nak tengok di situ sumber kita adalah sumber yang telah dikenal pasti. Sebab kita risau tuan-tuan, kadang-kadang orang sampaikan satu amalan ataupun satu hadis, dia kata ini Nabi kata, ni hadis, tapi bila dilihat kepada rujukan tidak ada. Tidak ada, bukan kata rujukannya dhaif, rujukannya tidak ada. Jadi di situ bagaimana kita boleh kata itu satu suruhan Nabi, sedangkan tidak ada hadis. Jadi gitu kita risau. Contohlah yang berlaku secara realiti tuan-tuan, saya share sikitlah kisah yang berlaku lah. Ini untuk kepentingan kita bersama. Saya kira bulan lepas ataupun mungkin bulan 9 hujung, dia ada share dalam satu video di TikTok. Seorang hamba Allah ni diajarkan doa. Dia ajarkan doa nak ambil duit daripada dompet. Dia bacalah bismillahi kanzilah, dengan nama Allah, dan ini aku ambil daripada dompet. Betul disebut juga doa meletakkan duit dalam dompet. Bacalah doa ni bismillahi kanzilah, dengan nama Allah aku letakkan dalam kanzilah tu khazanah, maknanya aku letak dalam dompet. Jadi doa tu pada umum sangat baik. Kita pun kalau kita dengar, kita rasa nak amal sebab sebut nama Allah kan. Daripada sebut nama yang tak apa-apa, nak nyanyi lagu, swipe ke apa semua, lebih baik kita sebut nama Allah, lebih baik tuan-tuan kan. Jadi sangat baik doa tu sebenarnya. Dari sudut umum lah, kaedah umum tu sangat baik. Tapi satu je silap, dalam video tu disebut Nabi kata. Bila sebut Nabi kata, maka dia terikat kepada hadis. Dan bila lihat kepada hadis, macam saya rujuk dengan guru-guru saya yang bidang hadis, memang yang kata yang bertauliah lah kan pada bidang hadis, belum ditemui satu pun hadis walaupun dhaif yang menyebutkan doa itu daripada Nabi. Jadi ini satu bentuk yang kita rasa amalan ni baik, tapi sebab dia tersilap cara, dia kata Nabi kata, mungkin dia excited sangat lah kan, dia sebut Nabi kata, maka ini satu pendustaan atas nama Nabi SAW. Inilah contoh tuan-tuan, nak kata amalan bila disampaikan pada seseorang, kita hanya mengambil terus, tidak tanpa ada sebarang rujukan, maka kita sendiri akan tertipu sebenarnya. Jadi nak kata pentingnya rujukan supaya kita memastikan amalan kita bertepatan dengan ilmu dalam agama Islam. Kalau tak, masing-masing bawa amalan, dia claim lah Nabi suruh, Nabi kata. Dia sikit-sikit gunakan nama Nabi, sebab itulah yang paling orang akan tertawan kan, orang akan rasa wow, ada wow factor kat situ. Tapi kita perlu berhati-hati tuan-tuan, sebab Nabi dah tegaskan, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bersiapa yang berdusta atas namaku, sediakan tempat dalam api neraka. Walaupun kita nak ajak orang buat baik, tapi adalah kaedah dia tuan-tuan. Bukan sekadar kita menyampaikan satu amalan, kita kata Nabi suruh, sedangkan bila ditanya ataupun dilihat kepada sumber, tidak ada. Lebih berbahaya tuan-tuan begitu. Jadi sebab itu kita berhati-hati. Maka sebab itu saya letakkan nombor hadis. Maka tuan-tuan yakin, sampaikan pada orang pun tuan-tuan yakin, dan tidak ada sebarang syak, insya-Allah. Jadi berbalik kepada doa ni, doa antara azan dan iqamah ini berlaku pada setiap kali waktu azan. Kalau katalah tidak kedengaran azan, contoh macam di surau kita lah, kita tak azan kan waktu zuhur ni. Jadi selagi mana kita belum iqamah,
maka waktu ini merupakan waktu yang mustajab. Cuma sebab tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, maka menjadi lebih aula, lebih utama adalah mendengar serta mengambil manfaat dalam majlis. Doa ni macam mana? Sambil-sambil lah. Dalam hati kita terlintas apa-apa, doakan. Itu kaedah dia. Boleh doa lagi, cuma dia hanya sambilan dan tidaklah terlalu fokus pada doa sampai kita meninggalkan majlis ilmu. Jadi itu kita kena pandai untuk membezakan ataupun membandingkan yang mana lebih penting. Sebab itu penting fiqh aulawiyat. Kita nak kena beza, kena bandingkan mana lebih baik, mana lebih penting untuk kita dahulukan. Itu kaedah. Tapi kalau di luar daripada majlis ilmu, tuan-tuan doalah bersungguh-sungguh. Doa macam mana? Katakan dalam solat, tuan-tuan nak doa pun boleh. Kan dalam di luar solat, maknanya solat sunat kan, sementara tunggu iqamat, doalah bersungguh-sungguh. Itu waktu yang mustajab. Yang penting jangan tinggalkan terus. Doalah walaupun doa ringkas, doa yang biasa, yang jangan tinggalkan terus tuan-tuan. Ini yang kedua, doa antara azan dan iqamah, waktu yang mustajab. Baik, daripada hadis yang ketiga dan juga doa yang ketiga, iaitu doa ketika sujud dalam salat. Baik, dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a, atau kama qala. Seorang hamba ni berada paling dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyakkanlah berdoa. Ini hadis sahih riwayat Muslim 482. Tuan-tuan, ni apakah dia punya penjelasan? Disebut dalam hadis seorang hamba dekat dengan Tuhan ketika dalam keadaan sujud, maka itu bermaksud tuan-tuan, dia berlaku dalam setiap kali sujud. Ini seperti kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bila sebut dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, berlakunya waktu mustajab adalah dalam keadaan setiap kali sujud pada mana-mana solat. Kita biasa amalkan macam mana tuan-tuan? Kita khususkan sujud terakhir. Kan dalam solat hajat pun sama, mungkin fardu ke sunat pun kita buat benda yang sama. Tak salah. Tapi kurang kita dah kurangkan peluang waktu yang mustajab. Sebab waktu mustajab ni dia bukan hanya yang terakhir. Dia berlaku pada setiap kali sujud. Maknanya kita sujud, katakan zuhur nanti, kita sujud ada 8 kali sujud, maka setiap kali sujud tuan-tuan, itu waktu yang mustajab. Dan kaedah dia bukanlah suruh panjangkan sungguh-sungguh. Solat berjemaah kita nak kena lihat kepada jemaah kan. Jadi yang terbaik wasatiyah lah, taklah terlalu panjang, tak terlalu ringkas. Jadi itu fardu berjemaah. Tapi kalau solat sunat, kita ada peluang yang cukup banyak. Jadi jangan lepaskan peluang berdoa tuan-tuan. Cuma dalam solat kita tahulah, dalam solat kalau doa dalam bahasa Arab kita boleh kuatkan sekadar kita dengar lah. Tapi kalau doa dalam selain bahasa Arab, bahasa ajam, bahasa asing ni, kita kena hanya lintaskan dalam hati, itu lebih selamat. Jadi doalah banyak-banyak tuan-tuan. Doalah dalam setiap kali sujud, jangan lepaskan peluang. Cuma janganlah doa ya Allah macam semalam, ya Allah macam minggu lepas lah ya Allah. Janganlah macam tu. Doalah bersungguh-sungguh, mintalah walaupun benda yang sama pun tak apa, lebih mudah Allah terima. Lebih mustajab tuan-tuan insya-Allah. Lagi banyak kita terima, lagi banyak kita doa, lagi mudah Allah nak terima. Jadi ini yang ketiga, doa dalam sujud ketika dalam solat berlaku pada semua solat dan setiap kali sujud. Maka doalah tuan-tuan. Baik, kita lihat pada doa yang keempat. Doa sebelum memberikan salam dalam solat. Dalam sebuah hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud du'a asma'?" Wahai Rasulullah, bilakah doa kita ni didengari? Baginda bersabda, qal jawfal lailil akhir wa dubur salawatil maktubah. Di akhir malam dan di setiap akhir salat fardu. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi 3499. Baik tuan-tuan, ni apa pula dia punya kefahaman? Disebut dalam hadis bahawa ia berlaku pada di akhir solat. Kita nak fokus pada solat dulu. Yang akhir malam tu kita bincang kemudian. Penghujung ataupun di akhir solat fardu. Jadi ini yang di mana ulama menilai ia berlaku pada tahiyat akhir sebelum memberikan salam. Kenapa tuan-tuan? Kerana di situ ada lagi beberapa hadis yang Nabi SAW khususkan kita ini untuk membaca doa. Kan doa-doa yang kita boleh amal. Ni antara contoh lah yang saya yakin tuan-tuan pun dah biasa dengar lah doa ni. Kan ni yang doa yang Nabi amalkan. Secara khusus Nabi amalkan yang kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Kita baca ni bila? Lepas habis fil alamin innaka hamidum majid, tahiyat akhirah.
Habis dia tahiyat akhir kita bacakan doa waktu tu waktu mustajab. Bacalah ni antara doa yang kita boleh amal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik, ini yang pertama ni doa yang Nabi amalkan secara khusus. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1377. Dan di situ ada lagi beberapa doa yang lain. Yang contohnya doa yang kedua. Doa yang kedua ni Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal, kan kita dah pernah dengar wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal untuk dibaca ni pada penghujung solat. Pun sama doa dia yang kita boleh baca dalam hadis yang sahih, ya Allah, iaitu apa doa dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cuma ada sebahagian imam yang mana diamalkan doa ni selepas solat. Sebenarnya betul, di situ ada dua pandangan. Ada juga pandangan ulama menyebutkan di akhir solat ni maknanya selepas solat, doa selepas solat. Ada juga pandangan macam tu, dan ada yang lebih kuat, pandangan yang lebih majoriti adalah kita baca doa ni dalam solat pada tahiyat akhir sebelum berikan salam. Tapi sebenarnya dua-dua kita boleh amal, maka terpulang paling kurang satu kita amalkan. Maknanya sama ada dalam solat di akhir waktu tu, di akhir kata sebelum memberikan salam, ataupun selepas solat pun kita boleh bacakan. Yang penting baca tuan-tuan, kalau boleh jangan kita tinggalkan. Ni pun antara doa yang boleh kita amal. Jadi katalah kita tak amal, kita tak hafal doa ni. Peninglah ustaz nak baca doa panjang sangat kan. Contohlah doa ni pun tak boleh juga dah ustaz, saya dah cuba dah. Memang pening, kepala dah jam, saya tunggu masa je ustaz, contohlah kan. Ya tak apalah, tuan-tuan rasa tak boleh doa yang Nabi ajar, doa yang Nabi bacakan sendiri, maka di situ kita boleh memilih mana-mana doa yang kita mahukan. Sebab dalam hadis Al-Bukhari juga Nabi sebutkan summa yatakhayyar min ad-du'a. Boleh kita pilih, boleh memilih mana-mana doa yang kita kehendaki. Jadi tuan-tuan boleh doa. Maknanya doa kalau samalah kaedah dalam bahasa Arab, boleh kita kuatkan sedikit sekadar kita je dengar. Dan kalau dalam bahasa asing, bahasa Melayu lah biasanya, kita dalam hati saja. Jadi itu kaedah yang kita boleh amalkan dalam solat. Dan ia berlaku, yang pertama tadi sujud, itu waktu mustajab. Yang kedua dalam solat ni adalah selepas tahiyat akhir sebelum berikan salam. Cuma dalam hadis dia khususkan solat fardu sahaja. Tapi sebagai fadilat juga kita boleh amalkan juga doa dalam solat sunat, tak jadi masalah. Tapi yang lebih utama adalah sujud, tuan-tuan. Itu lebih terbaik. Antara dua ni kalau kita bandingkan, lebih terbaik adalah waktu sujud. Sebab apa? Dia berlaku dalam setiap kali solat. Jadi dia lebih terbaik kerana banyak lagi peluang untuk kita berdoa. Tapi tak kisah tuan-tuan, yang penting kita berdoa. Peluang apa terpulang daripada tuan-tuan, yang penting kita berdoa. Baik. Kita masuk pada yang kelima, doa di akhir malam. Dia hadis yang sama juga dalam hadis yang tadi, cuma dibincangkan sedikitlah apa yang maksud akhir malam. Kebiasaan Nabi SAW, kita tahu tuan-tuan, Nabi biasa solat malam, yang mula pada pertengahan malam sampailah di akhir waktu, maknanya hampir-hampir waktu subuh. Dan kebiasaan Nabi akan berhenti di situ adanya masa sedikit sebelum masuknya waktu subuh. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga ada disebutkan bahawa Nabi kadang-kadang Nabi akan berbaring pada mengiring kepada belah kanan kan sebelum iqamat. Dan kadang-kadang Nabi akan bercakap dengan isterinya Sayyidatina Aisyah. Jadi ini menunjukkan waktu nak dekat subuh itu adanya terluang, dan juga waktu selepas azan pun Nabi ada, selepas solat sunat pun Nabi ada gunakan waktu itu, sama ada untuk bercakap ataupun berborak dengan isterinya, ataupun Nabi berbaring. Jadi tuan-tuan, waktu di akhir malam ini disebutkan waktunya hampir waktu subuh. Jadi sebab itu kalau kita ni bila kita bangkit pada pagi tuan-tuan, selain daripada kita ni amalkan sunnah-sunnah lah, kita bangkit, kita usap muka ke, kita menatap langit, kita baca 10 ayat terakhir Ali Imran, kita baca doa kan, kita mungkin mandi, apa-apalah sunnah yang kita buat ni. Selain daripada itu juga tuan-tuan, waktu itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Sebab itu juga disebut dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari 1154, Nabi sebut apa? Mafhum hadis, kita membaca doa Allahumma ghafirli ataupun apa-apa doa yang kita kehendaki, maka doanya mustajab. Maknanya insya-Allah akan Allah mudah terima. Itu menunjukkan waktunya, waktu kita bangkit pada malam ni, khususnya di akhir malam, waktu yang mustajab. Itu yang jangan lepaskan peluang berdoa. Doalah walaupun doa yang ringkas. Baik, jadi ini yang kelima. Kita masuk pada yang keenam. Ni kita jarang kita dengar tuan-tuan. Doa ketika ayam berkokok.
Jangan kita dengar kan. Baik, kita lihat dulu apa hadis. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekiranya kamu mendengar ayam berkokok, maka mintalah kurniaan Allah, kerana ayam itu melihat malaikat. Dan jika kamu mendengar suara rengekkan keldai, maka berlindunglah kepada Allah, kerana keldai itu melihat syaitan. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari 3303. Baik, tuan-tuan. Apakah kefahaman yang kita patut perbetulkan? Pertama tuan-tuan, kita cuba ringkaskan iaitu berkenaan ayam ni, di mana antara sebab dia berkokok ni adalah kerana dia melihat malaikat. Dan kenapa kita dianjurkan berdoa? Kerana kita berdoa bukanlah kata ayam tu yang amin kan. Bukanlah dia kokok betul dia aminkan doa kita, taklah. Dan bukanlah malaikat pun yang menerima doa kita. Tapi di situ bila ayam berkokok, antara tanda dia melihat malaikat. Jadi malaikat ni dia buat apa tuan-tuan? Malaikat ini akan mengaminkan doa kita. Dia beza, dia bukan dia menerima doa, kerana yang menerima ni Allah, bukan dia yang menerima doa. Sebab setengah orang dia kadang-kadang dia tersilap faham, dia mungkin tertukar istilah tu. Jadi kita kena faham tuan-tuan, Imam Ibnu Hajar sebutkan malaikat ni mengaminkan doa kita. Jadi bila diaminkan oleh makhluk, malaikat yang tak ada pun dosa pahala, dia tak ada pun sebarang taklifan ke atas dia, maknanya dia tak ada dosa lah, senang cerita kan. Jadi di situ menjadi mustajab lah amin dia itu. Maka sebab itu waktu ini waktu yang mustajab. Tapi tu Nabi sini sebutkan, dengar bunyi ayam, doa. Sebab kita mudah-mudahan malaikat tu ada dan dia aminkan doa kita. Maknanya mudahlah Allah terima doa kita. Sebab itu juga kita minta doa orang-orang yang soleh. Macam zaman-zaman para anbiya kan, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab majoriti orang jumpa dengan nabi mereka ni minta doa. Sebab mereka orang-orang yang soleh, maksum. Dan doa orang yang maksum, yang tak adalah zaman kita ni. Dan doa orang soleh ni, yang mana pada zaman kita ni insya-Allah mudah-mudahan ada, lebih mudah Allah terima. Sebab itu kita minta doa mereka. Sebab apa? Tidak ada dosa yang menghalang dia, menghalang doa dia, menghalang amin doa dia itu kepada Allah. Bukanlah malaikat yang menerima doa, malaikat hanya aminkan doa. Dan dalam hadis yang sama juga disebut iaitu bunyi keldai. Keldai ni, dan juga hadis yang lain pun ada disebutkan bunyi anjing menyalak. Kerana mereka ni, keldai dan juga anjing ni, dia melihat syaitan. Jadi apa kita kena buat tuan-tuan? Sunnah dia adalah kita membaca isti'azah, minta perlindungan. Isti'azah paling mudah sebutlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun nak ringkas lagi a'udzubillahi minasyaitan. Dan elakkan tuan-tuan sebut a'udzubillah saja. Dia bukan jadi trend. Kan orang nak ringkas, semua nak ringkas, dia sebut a'udzubillah saja. A'udzubillah ni bukanlah kata salah daripada sudut bahasa zahir dia. Kalau kita translatekan a'udzubillah, maknanya aku berlindung dengan Allah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada special sikit. Kaedah bahasa Arab ni agak istimewa. Bila sebut ayat tergantung, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, daripada apa tak tahu. Bila ayat tergantung begini, maka maksud dia boleh berubah. Dia akan menjadi seolah-olah aku berlindung daripada Allah. Maknanya apa? Aku tak nak Allah, aku tak nak Allah, a'udzubillah, macam tu. Sebab itu kita kena sebut penuh, biar lengkap kan. Kalau kata nak sebut na'udzubillahi min zalik pun sebut penuh. Jangan hanya na'udzubillah je. Kadang-kadang orang mungkin tak perasan lah benda-benda ni, mungkin dia tak ingat, mungkin dia tak tahu, jadi dia akan amalkan macam tu. Sebab itu sebutlah penuh, biarlah lengkap maksud, kerana itu lebih selamat keluar daripada khilaf. Sebab itu Imam An-Nawawi pun sebut, baca isti'azah, bacalah penuh kan, sampai habis ar-rajim. Imam Ibnu Hajar sebut, ringkaskan pun boleh sampai a'udzubillahi minasyaitan. Tapi tak jarang kita dengar kalam ulama sebut a'udzubillah saja. Sebab itu pandangan minoriti dan memang berlaku khilaf. Boleh ke nak sebut macam tu? Sebab itu bacalah penuh, lebih selamat. Dan berkenaan dengan ayam tadi tuan-tuan, ayam berkokok ni dia kena buat natural tuan-tuan. Dia tuan tanya pula, ustaz boleh tak kalau kita korek mulut ayam tu bagi dia kokok? Jangan macam tu, kesian tuan-tuan ayam tu kan mati tercekik dia. Jadi bukanlah begitu, dia berlaku secara semula jadi. Kalau dengar dia bunyi ayam, kita ingat pada doa. Kita doa ni dengan kepercayaan ataupun kita dengan pengetahuan, bukanlah malaikat yang terima doa kita. Ada beza. Malaikat hanya aminkan doa. Kita ni doa, malaikat amin, maka mustajablah, Allah nak terima doa. Jadi ada beza tuan-tuan, dia punya istilah tu. Baik, jadi ini yang keenam. Kita sambung pada doa yang ketujuh tuan-tuan. Doa ketika hujan turun.
Baik, ini pun saya kira dah biasa kita dengar lah. Cuma kita dengar juga tuan-tuan sekadar ulang kaji lah. Baik, dalam sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua doa yang tidak akan tertolak pada dua waktu, iaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Ini hadis sahih riwayat Al-Hakim 2534. Yang mana kita faham tuan-tuan, antara waktu yang mustajab berdoa ni adalah waktu hujan turun. Tapi sebaik-baik kita amalkan doa kita yang kita mahukan ini selepas doa hujan turun. Baca dulu Allahumma sayyiban nafi'ah. Kan, ya Allah, turunkanlah hujankanlah dengan hujan yang bermanfaat, curahan yang bermanfaat. Baca dulu yang tu, lepas tu doalah sendiri. Terpulanglah doa kaedah masing-masing. Yang penting di situ kenapa kita berdoa? Kerana disebut sebagai satu rahmat. Hujan ni satu bentuk rahmat ke atas kita biasanya. Tapi ada juga hujan yang berbentuk bala. Kan, bila mana hujan itu terlalu lama, terlalu lebat sampai menyebabkan berlakunya banjir, maka itu satu bentuk hujan yang mana kita panggil sebagai satu bala ataupun satu ujian ke atas kita. Hujan juga, tapi hujan yang berbentuk bala. Dia mungkin juga kita boleh kata sebagai satu azab, yang mana Allah timpakan ke atas kita dengan sebab-sebab tertentu. Hanya Allah Maha mengetahui lah. Walaupun ulama ada takwilkan lagi, sebut daripada sebab dosa kita, sebab faktor alam sekitar dan sebagainya. Tapi kita faham tuan-tuan, di situ semuanya lillahi ta'ala, maknanya semuanya atas izin Allah. Kun fayakun. Cuma kita jangan lupa ketika hujan turun kita doalah sungguh-sungguh. Itu juga waktu yang mustajab. Baik, kita sama tuan, yang ke-8 saya kira ni terakhir lah sebagai penutup untuk tengah hari ini, iaitu doa pada hari Jumaat. Baiklah, jadi ini sebenarnya kita tahulah, biasanya kita tahulah waktunya bila. Cuma kita nak dengar juga tentang apa hadis dan juga kita nak lihat apa yang ulama bincangkan. Baik, dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumaat, kemudian baginda bersabda, di dalamnya terdapat waktu yang mana jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang dia minta. Lalu baginda isyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu solat. Disebut dalam riwayat yang lain, Nabi merapatkan ibu jari dan juga jari telunjuk, menunjukkan dia sangat ringkas, waktunya sangat pendek. Baik, ini dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari nombor 935 dan juga 6400. Baik, jadi dalam hadis ini dia hanya umum. Waktunya waktu mustajab, berlakunya pada hari Jumaat. Dan waktunya singkat. Tapi tak disebutkan bila secara khusus. Maka ulama lah akan mengkaji. Bila kita lihat seperti kata Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kita biasa dengar kan kitab Fathul Bari ni, Imam Ibn Hajar sebut di situ ada 42 pendapat. Maknanya oleh ulama yang berbeza lah. 42 pendapat yang mana dalam memberikan huraian kepada waktu tadi. Dan ulama ni biasa tuan, ulama ni melihat kepada hadis, mereka akan teringat hadis-hadis yang lain, mereka akan teringat kitab-kitab yang lain. Itu lain. Mereka, pemikiran mereka berbeza. Mereka dalam keadaan yang ilmu yang begitu banyak. Begitu kita panggil ulama kan, orang yang berkeahlian pada ilmu. Jadi kita ni dengar satu hadis, kita ingat hadis ni je. Kadang hadis ni mungkin terlupa. Itu mungkin saya lah kan tuan-tuan. Jadi sebab itu bila ulama huraikan, mereka melihat kepada pendapat-pendapat. Dan Imam Ibn Hajar sebut, bila mana beliau menggabungkan semua pendapat, beliau melihat di situ ada 4 pendapat yang paling kuat. 4 pendapat yang paling kuat tuan-tuan. Iaitu apa? Ni disusun mengikut turutan. Pertama sekali, iaitu apa? Waktunya selepas asar sampai terbenam matahari. Kita biasa ingat Jumaat ni berlaku pada khutbah kan. Itu yang kita dah biasa amalkan lah. Khususnya kita amalkan antara 2 khutbah. Itu betul, itu antara waktu. Tapi sebenarnya yang lebih kuat, yang kita jarang dengar, adalah yang berlaku selepas asar sampai terbenam matahari. Antara rujukan saya letak dalam kurungan, saya tak bacalah hadisnya, takut jadi panjang. Tapi itu adalah rujukannya. Disebut dalam hadis yang lain, secara khusus berlakunya selepas asar sampai terbenam matahari. Cuma waktu dia singkat, kita pun tak tahu bila. Jadi kita sebagai seorang hamba ni tuan-tuan, kita kena perbanyakkan doa. Paling tidak jagalah perkataan. Kita mungkin tak perasan tuan-tuan, al-kalam ni, kata-kata kita ini, bila mana dalam bentuk lafaz yang berbentuk doa, maka itu sebenarnya juga satu bentuk doa. Contoh kita katalah,
Semoga Allah sempitkan rezeki kau. Itu dah doa sebenarnya. Walaupun kita hanya bercakap, tak tadah tangan, tapi lafaz itu satu bentuk doa. Kita pun dah lihat dalam doa tadi kan, dalam sujud orang tak tadah tangan tapi dia bukan berdoa, itu waktu mustajab. Dalam tahiyat akhir, khutbah, dalam khatib berkhutbah, mana dia menadah tangan. Bagi khatib lah, bagi kita ni ada dua pandangan, dua-dua kita boleh amal. Tapi bagi khatib dia memang takkan tadah tangan. Sebab itulah sunnah dia. Disebut dalam riwayat At-Tirmizi 515. Jadi sudah nak sebut kat sini, perkataan kita ni walaupun tak adalah kita kata tak niat doa pun, tapi bila dia menyerupai dengan doa, kita minta, kita kaitkan dengan Allah, maka di situ sebenarnya merupakan doa yang kita perlu jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Risau doa yang negatif ni akan jadi makbul. Sebab itu ibu bapa nak doakan kepada anak-anak dia pun doa yang baik-baik saja. Bahkan dia katalah anak dia mungkin tak pandai, mungkin jenis yang buat masalah pun, jaga perkataan tuan-tuan. Sebab apa? Doa ibu bapa ni, da'watul walid ala waladi mustajab. Doa ibu dan bapa kepada anak dia mustajab juga. Jadi ini antara lah saya sebut tuan-tuan. Jadi nak sebut berkenaan dengan waktu asar ni, dia tak disebut secara khusus. Cuma kita sebagai hamba, kita bersungguh-sungguh berdoa lah waktu, kalau ada waktu yang lapang, katalah kita dah habis bekerja kan, kita ada masa ketika nak balik rumah. Dia katakan kita tak ada tangan nak baca doa kan, siapa nak bawa kita? Jadi kita tak apalah, kita hanya melafazkan doa, ataupun dalam hati pun boleh. Kita ambil, kita balik, kita doa, kita berzikir, macam-macam kita boleh buat. Cuma kita ingat tuan-tuan, Jumaat ni selepas asar sampai terbenam ni, ini antara pandangan yang paling kuat. Kalau boleh adakan waktu yang khusus kita berdoa. Kalau boleh, sambil-sambil kita mungkin buat apa-apa kerja pun kita berdoa lah, bersungguh-sungguh. Sebab kalau kena waktu mustajab, maka insya-Allah mudah Allah terima doa tuan-tuan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, imam naik minbar, yakni dia duduk sampailah selesai khutbah, sampai selesai solat Jumaat. Baik, kita biasa amal ketika mana imam duduk antara dua khutbah. Sebenarnya dia bukan terikat waktu tu sahaja. Waktu tu waktu bermula, waktu yang mustajab. Ini pandangan yang kedua lah. Waktu yang bermula, maknanya sampai belum selesai solat, waktu tu dia berlarutan. Jadi sebab itu kita melihat, kita biasa berdoa waktu antara dua khutbah tu, kita berdoa. Dan khutbah kedua sendiri ada doa tuan-tuan. Kita pastikan doa khutbah kedua pun ada doa juga. Sebab apa? Itu waktu tu waktu masih mustajab lagi. Sebenarnya waktu masih lagi mustajab. Cuma waktu secara khusus tak tahu bila. Cuma kita berdoa je lah dengan harapan Allah terima doa kita dan kena pada waktu mustajab. Dan dia sampai selesai solat Jumaat. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga tuan-tuan, dia akhir waktu asar. Ini maknanya hampir-hampir waktu maghrib. Pun ada juga pandangan. Dan yang keempat, ini yang paling terbaik tuan-tuan, Imam Ibn Hajar pun menyokong pendapat ini. Beliau sendiri berpandangan ini, iaitu kita gabungkan semua keadaan tadi, kita buat semua sekali. Maksudnya semua orang dia akan memilih kan, dia akan memilih waktu asar cukup lah. Semua orang dia memilih antara khutbah cukup lah. Tapi yang terbaik macam mana? Kita buat pada semua waktu. Sebab kita pun tak tahu bila waktu yang khusus. Jadi kita ambil semua pandangan, kita buat terus. Dan dengan harapan apa? Allah mustajabkan doa kita. Dari itu antara kaedah yang boleh kita amalkan. Baik tuan-tuan. Baik tuan. Jadi saya buka yang baki waktu macam ni, saya buka dalam bentuk hanya tulisan. Cuma tak sempat nak bincang tuan-tuan. Saya cuma bentuk dalam tulisan, jadi tuan-tuan boleh lihat sekadar rujukan. Cuma saya sebut je lah, ringkas-ringkas je lah waktu yang lain ni. Yang 9 doa ketika musafir, ni musafir yang baik. Yang 10, 11, 12 ni doa bagi orang berpuasa. Maknanya 10 ni ketika di sahur pun waktu mustajab. Yang ke-11 sepanjang hari berpuasa pun waktu mustajab. Ni dia berlaku pada mana-mana puasa. Maknanya puasa fardu ke, puasa sunat ke, puasa nazar sekali ke, hatta puasa kafarah pun dia berlaku juga tuan-tuan. Dan yang ketiga, doa pada malam Al-Qadar. Ini kita khususkan 10 malam terakhir. Dan yang ke-14 doa pada hari Arafah. Dan yang terakhir doa ketika dalam peperangan. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inna hajatina ilayh. ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله بحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.